Okay, macam ni. So tadi saya beritahu, kalau untuk overload, kita ada arus 1.3 kali ganda, 1.3 kali hingga ke lebih kurang, kalau ikut graf ni lebih kurang 12 kali ganda. So apa-apa yang bermula daripada 12 kali ganda ke atas, dia dah dikira sebagai overcurrent. So ganda-ganda ni sebenarnya merujuk kepada, katalah kalau motor kita tengah ni motor kan. So kalau kata motor tu dalam keadaan normal, arus dia adalah 3 ampere. So kalau 3 ampere, kalau tiba-tiba ada berlaku masalah, fault berlaku, arus daripada 3 ampere ni dia naik kepada 5 ampere. So kita kalau 5 ampere ni, 5 bahagi 3, kita akan dapat lebih kurang 1.5, 1.6 kali ganda. So kalau 1.6 kali ganda, kat mana duduk dalam graf ni? Sebab bawah ni sebenarnya ni adalah gandaan arus sebenarnya. Ni adalah Allah. Sekejap. Ish. Mana ni? Banyak sangat ni. Okay. Ni adalah gandaan arus. Dan ni sebenarnya adalah masa trip dalam unit saat sebenarnya kat sini. Okay, so kalau ni saya cakap 1.6 kali ganda, kat mana duduk 1.6 kali ganda? 25 saat hingga 250 saat. So dia duduk kat sini lebih kurang. 1.6 lebih kurang kat sini lah. So kita tarik daripada sini, kita naik sampai ke sini. So pula lagi satu, curve ni kalau awak perasan dia ada tulis 2 pole dengan kelas. Kat sini pula 3 pole, ada kelas juga. Ni pun ada 3 pole kelas. So kalau 3 pole ni maknanya dia adalah 3 phase. Yang ni pun 3 phase, yang ni single phase. Faham tak single phase ni? Ingat lagi tak single phase, 3 phase ni? Kat rumah pakai pelak kat rumah single phase ke 3 phase? Single phase. Okey, kalau kat rumah tu single phase lah kan. So kalau motor ni biasanya 3 phase lah. So kalau 3 phase ni kita kena ambil yang kat sini. Kalau dia kelas 10, kelas 10 ni merujuk kepada sebenarnya jenis MCB tu. Dia jenis apa? Sebab MCB yang kita pakai tu sebenarnya ada banyak kelas. Dia ada, kalau kita yang common kita pakai lah A, B, C, D. Tapi dia orang yang ni dia orang pakai kelas 10. Sebenarnya kelas dia orang start daripada kelas 5, 10, 20, 30. Tu kelas dia orang. Tapi untuk nota kita ni kita pakai kelas 10 dengan kelas 20 je lah, dua ni. So kalau macam ni, kalau kita pakai triple, saya tukar pen kali lain pula supaya nampak beza. Okay. So kalau macam ni, kita akan ambil untuk triple, maknanya 3 phase, kelas 10. Masa yang dia akan trip untuk 1.6 kali ganda, masa yang akan trip dia adalah kat sini. So lebih kurang lama lah ni, 120 second lebih kurang. Tapi kalau untuk kelas 20, dia akan duduk kat atas ni pula. So masa yang dia akan trip adalah kat sini. So lebih kurang berapa ni, 200, 500, kat sini adalah 200, 500, 400 setengah. Apa ngarut 200 ke 500 berapa? 300. 300 bahagi 2. 300 setengah, ya Allah.
So masa kat sini lebih kurang dalam 300 second. So masa trip akan berbeza ikut pada benda ni. Plus dia ni. Tripping plus dia. Tapi kalau yang belah sini, kalau dia duduk belah sini, ni adalah overload. Dia trip tu dalam keadaan overload. Macam mana kalau motor yang sama macam ni 3M tapi current dia sekarang ni entah macam mana current tu adalah 50 ampere. So kalau 50, kalau kita nak kira berapa kali ganda, 50 ni kita bahagi dengan 3, so dapat berapa? Cuba kira 50 bahagi 3. Congak. Loh, ada orang tak ni? Ada je. 50 bahagi 3 berapa? 15. Ah, 50 bagi 3 je. Ada tu pun kira kalkulator. Sorry saya lambat sebab tadi 16 je, 16. mampus. 16. So kalau 50 16.7 je. 16 lebih. Dekat-dekat 17 kali ganda. So kat mana duduk tu? Kat mana duduk 17 kali ganda? 17 kali ganda di antara 10-20. Mah. Yeah. Abang Ipoh siapa kat dia? Aduh lah. So ni duduk 17 kali ganda, dia duduk lebih kurang kat sini. So kalau 17 kali ganda, kalau kita tarik ni 17 kali ganda kat sini. So curve dia daripada 3 curve ni dia jadi 1 je. Dia tak ada dah 3. So masa trip dia duduk lebih kurang dekat sini. So kalau kat sini agak-agak berapa second tu? Nak baca pun susah, lebih kurang 0.075 kot. 0.08 second. So laju ke lambat? 0.08 besar, ya Allah, mengarut aku ni. 0.008. So 0.008 second ni laju ke lambat? Kecil lah cik. Milisaat lah. 8 sebenarnya 8 milisaat. 8 milisecond. Laju ke lambat? Laju. Laju. Laju lah. So, ni beza dia. Kalau overload ni dia lambat trip. Dia trip tapi dia lambat. Kalau yang ni berlaku overcurrent, berlaku je overcurrent terus trip. Instantaneous sebenarnya dalam bahasa kita ni. Kiri overload, kanan overcurrent je. Ya, betul. Kiri overload, kanan overcurrent. So sebab apa dia kena trip serta-merta, sebab ni sangat bahaya. 50 ampere. 50 ampere kalau kena memang terbakar lah. Daripada 3. Sepatutnya motor ni run 3 ampere saja, tapi sekarang ni masuk sampai 50. So bahaya. Berbanding dengan kalau dia masuk 5 ampere. Sebab apa? Dalam circuit breaker sebenarnya awak rasa macam benda tu boleh baling-baling je. Baling-baling tu maksudnya macam benda tu alah murah je. Kita goncang pun dia bunyi kerek-kerek dalam tu kan. Tapi sebenarnya ni dalam circuit breaker. Lupa. Video jap. Stop yang tu. Kita tengok apa yang ada dalam circuit breaker. Okay. Ni sebenarnya dalam circuit breaker. Sangat complicated dengan harga yang murah. Circuit breaker tu. So dalam ni dia ada gelung untuk trip yang jenis serta-merta. Maksudnya gelung yang kat sini ni adalah untuk overcurrent.
Ni overcurrent. Dan yang dia akan trip serta-merta. Dan kat sini, mana Mana heater? Ni, thermometal element. Dekat sini adalah untuk overload. Kat sini overload. Ni overload, yang ni adalah untuk overcurrent. Dan ni arc runner nama dia. Yang ni kalau berlaku spark, kalau dia trip, memang akan ada spark. So spark tu akan mengalir masuk dalam ni, so dia takkan terbakar. Ni terminal yang kita masukkan kabel atas dengan bawah. So sebenarnya circuit breaker ni canggih lah. Dengan harga yang murah. Harga RM8, RM10, tapi boleh melindungi kita sampai tahap macam ni. Maknanya dia boleh cover dua-dua overload dan juga overcurrent. Okey. Hello. Ya, je. Ya, cik. Okey. So faham mana satu overload, mana satu overcurrent? Faham. Oh, berbalik kepada tadi yang tak berjaya nak buat tu, saya nak gunakan whiteboard sebab Cik, nak memang ni kena bahagi 3 tak. Bukan. Dah? Dia macam ni. Sekejap Saya bahagi 3 tu sebab kononnya saya ada sebiji motor. Saya padam balik semua sekali Mana pemadam? Ni pemadam. Sekejap, cik. Apa dia? Kenapa? Okey dah. Oh. Mana yang nak padam semua benda ni? Eraser. Kenapa dia padam macam tu? Mengarut lah benda ni. Masak aku. Jap. Aduh. Payahlah pula benda ni. Oh. Kenapa saya padam pula dah. Kenapa saya buat 3 second? 3 second. 3 tu sebabnya kononnya motor yang dalam pengiraan saya ni, motor ni 3 ampere. Tapi motor sebenarnya bukan 3 ampere. Motor kecil 3 ampere lah. Tapi kalau motor besar, biasanya motor yang kita ada kat bengkel ni 5 ampere. Allah. Ni apa ni? Kontak. Okay. Kalau dalam soalan test ke apa ke, biasanya saya tak bagi arus ni. Saya terus akan tanya dalam soalan tu, motor ni beroperasi pada 3 kali arus normal. Overload tu berlaku pada 3 kali ganda arus normal. So, cari masa trip. Masa untuk dia trip. Ini soalan pertama. Kalau soalan kedua, bla 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 bla, 20 kali arus normal. So sebenarnya kita tak payah tahu pun arus normal tu berapa. Cuma kena tahu nak baca benda ni. So kalau 3 kali, awak tengok dekat sini. Kalau 20 kali, kita tengok dekat sini. So cari je lah.
Masa dia tu dekat sini, sini dan sini. Yang ni pula untuk 20 kali ganda kita cari kat sini. Mana cik? Oh, bawah tu Ya. Tadi yang saya cakap nominal current 3 ampere tu contohlah. Contoh 3 ampere tapi arus yang masuk tu katalah 15. 15 ampere. So berapa kali ganda? Kalau 15 bagi 3 lah. So dah akan jadi 5 kali normal. 5 kali arus tu. Tapi kalau kata motor yang biasa pakai 7 ampere, nominal dia 7 ampere. Kalau arus yang masuk 15 ampere juga, so berapa kali ganda? 2 point something lah kali ganda. Gitu je. Sebab setiap motor lain lah. Kalau 5 HP, motor 5 HP biasanya lebih kurang 5 ampere. Arus dia. Kita kena tengok dekat apa nama ni, benda-benda ni, dengan ni kita kena tengok pada nameplate motor tu. Surat beranak motor. Tapi biasanya kalau dah biasa dengan motor, kita boleh agak lah lebih kurang berapa arus normal tu untuk HP motor tu sendiri. Okey, man? Boleh Okey. boleh tangkap. Okey. So kalau soalan memang macam yang ni lah. Kalau soalan biasanya gini. Kita akan bagi terus berapa kali ganda. So cari je dekat sini. Tapi soalan macam ni pun sebenarnya biasanya ada yang tak boleh jawab. Salah baca benda ni lah. Ni salah baca bila dah dapat kat sini, salah baca benda ni. Pergi ke lain masa tu. Lepas tu kelas semua tu pun dia jadi lain sikit. Adalah tu. Okey. Saya conteng kat sini. Kebiasaan lita pemula motor starter. Lita pemula motor ataupun motor starter. Awak tahu tak block diagram? Rasanya kalau PLC pula dah. Kalau belajar kontrol, banyak guna block diagram. Betul tak? Dengan Cik Zamri ada tak belajar block diagram ni? Hello? Block diagram. Dia buat blok macam ni. Peta. Ada je. Ada kan? Ada. Uish. Dia dah jadi pelik dah. Okay. So kalau dari segi block diagram untuk pemula untuk lita motor starter ni sebenarnya yang mula-mula sekali blok yang pertama flow current lah. Kalau flow current masuk, dia akan masuk pada MCB dulu. Dia akan masuk pada MCB. Yang ni bukan flow lita. Yang perjalanan lita tu dia adalah perjalanan lita tu sendiri. Untuk lita kontrol lain, lita power lain. Tapi dari segi umumnya, arus tu dia akan mengalir daripada MCB dulu mula-mula. Yang kita buat ni, MCB hari ni. Lepas tu dia akan pergi pada contactor. Lepas tu dia akan pergi pada overload relay. Lepas tu lah last kali barulah dia akan sampai kepada motor. Ni perjalanan umum dia secara senang je lah ni. Ni paling senang macam ni lah. So, MCB ni pelindungan. Pelindungan keseluruhan lita. Semua sekali MCB. Oh, sorry. Patut pakai color lain tadi. Contactor ni pula kalau dari segi senangnya, simplenya ni adalah switch. Untuk on atau off motor tu. Overload relay ni pula
perlindungan motor. Dia spesifik untuk motor. Perlindungan motor dan juga yang ke belakang dia ni. Contactor, switch apa semua. Lepas tu barulah, lepas kalau dah ada perlindungan motor, barulah dia akan pergi kepada motor. So ni secara umumnya. So that's why lah saya tunjuk yang ni. Baik. Aku punya kamera tengah on rupanya. Sekejap, mana? Okay. Sebab itulah kita ada rupa dia macam ni. Macam dekat kamera saya ni. Nampak kamera saya, video saya ni? Ya, Nampak cik? Ya, tu dah nampak kot. Okay. Okay, nampak? So, that's why lah kita ada macam ni. Sambungan dia tu macam yang dekat kita punya kotak ni. MCC lah, MCC.